selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey, hari ini kita akan masuk topik yang baru, masih di bidang yang ketujuh iaitu moral dan kenegaraan. Tetapi kita akan masuk pada unit yang terakhir iaitu unit 11, Malaysia dalam hubungan antara bangsa. Baiklah, murid. Sebelum kita pergi kepada subtopik, kita kena terlebih dahulu cikgu kena bagi tahu kepada pelajar iaitu apa sebenarnya yang cuba kita dapat, apa sebenarnya pelajar perlu tahu di dalam topik ini. Okey. Kita lihat yang pertama sekali, dalam unit ini murid akan dapat mengetahui maksud hubungan antara bangsa. Yang kedua, dapat menjelaskan contoh hubungan dua hala dan hubungan pelbagai hala Malaysia dengan negara luar. Dan yang ketiga, menguraikan 4 kepentingan mengekalkan hubungan Malaysia dengan negara luar. Okey, jadi untuk pengetahuan semua pelajar, dalam topik kali ini, pelajar perlu mengetahui 3 perkara ini, iaitu maksud hubungan antara bangsa, 8 contoh hubungan dua hala Malaysia dengan negara luar, dan juga 4 kepentingan mengekalkan hubungan Malaysia dengan negara luar. Baiklah, kita akan pergi kepada cadangan nilai terlebih dahulu, iaitu nilai yang sesuai dengan tajuk pembelajaran pada hari ini. Okay, nilai yang pertama iaitu nilai bertanggungjawab, yang kedua nilai hormat, ketiga nilai kerjasama, dan yang keempat adalah nilai keberanian. Baiklah, kita akan pergi kepada subtopik yang pertama, iaitu apa maksud hubungan antara bangsa. Baiklah murid-murid, hubungan antara bangsa bermaksud kerjasama antara satu negara dengan negara lain di dunia. Seperti negara kita sendiri, Malaysia, mengamalkan dasar terbuka di mana Malaysia menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara luar. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada 8 contoh hubungan dua hala dan pelbagai hala Malaysia dengan negara luar. Kita lihat contoh yang pertama, iaitu Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, di mana Malaysia menyokong PBB dalam mengekalkan keamanan dan keselamatan dunia. Contoh yang kedua adalah Commonwealth. Malaysia berperanan mengekalkan keamanan serta keselamatan global dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan sosial. Okey, ini yang kita pergi kepada contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah NAM atau dikenali sebagai Pergerakan Negara-Negara Berkecuali, di mana Malaysia memperjuangkan rasa hormat dan integriti semua negara. Seterusnya, ASEAN ataupun Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara. Malaysia bekerjasama dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Dan tambahan untuk pengetahuan pelajar semua, negara anggota ASEAN ini adalah terdiri daripada 10 buah negara yang berada di sekitar negara kita, Malaysia. Contoh yang kelima adalah hubungan antara Malaysia dan China, di mana kedua-dua negara ini menjalinkan hubungan ekonomi dan China merupakan salah satu rakan dagangan terbesar Malaysia. Yang kedua pula, hubungan Malaysia-India, di mana Malaysia terlibat dalam sektor pembinaan dan juga kesihatan di India. Okey, kita pergi kepada contoh yang ketujuh, iaitu hubungan Malaysia-Jepun, di mana kedua-dua negara ini bekerjasama dalam aspek latihan dan pendidikan untuk memajukan bidang perdagangan dan juga pelaburan. Dan contoh yang terakhir adalah hubungan Malaysia-Indonesia. Kedua-dua negara bekerjasama
dalam bidang politik, ekonomi, pendidikan dan juga sosial. Kepada contoh, seterusnya kita pergi kepada kepentingan mengekalkan hubungan Malaysia dengan negara luar. Kenapa penting? Apa sebenarnya kebaikan sekiranya negara kita menjalinkan hubungan dengan negara luar? Okay. Kepentingan yang pertama adalah dapat meningkatkan imej negara pada peringkat antarabangsa, di mana negara akan dihormati dan disegani oleh pemimpin negara lain. Seterusnya, kepemimpinan Malaysia akan lebih dikenali di seluruh dunia. Kepentingan yang kedua pula ialah dapat mengeratkan hubungan diplomatik. Ini adalah pemuda cara dalam menyelesaikan isu yang melibatkan hubungan dua hala. Juga dapat meningkatkan kerjasama dalam pelbagai sektor antara dua negara. Kepentingan yang ketiga ialah memelihara keamanan dunia, di mana kita dapat menyelesaikan konflik dengan cara harmoni. Selain itu, penglibatan bersama dalam usaha menangani isu-isu jenayah. Dan kepentingan yang keempat adalah dapat meningkatkan ekonomi negara, iaitu dapat menarik pelabur asing Malaysia, seterusnya dapat meluaskan perkhidmatan dan pasaran barangan buatan Malaysia. Okey, baiklah murid-murid, itu 3 topik kecil yang perlu pelajar fahami dan pelajar perlu ingat. Okey, kita pergi yang seterusnya. Cikgu berharap murid-murid boleh buat nota ringkas berdasarkan huraian topik yang telah diberikan tadi. Seterusnya, pelajar perlu menjawab soalan yang diberikan dengan baik. Okay, selepas ini ada soalan dan pelajar perlu jawab. Jangan risau, soalannya sangat mudah. Baiklah murid-murid, ini soalannya. Teliti peta di bawah, labelkan nama negara-negara anggota ASEAN pada peta. Dan inilah petanya, iaitu peta bahagian Asia Tenggara dan merupakan negara-negara anggota ASEAN. Okey, dan yang ini adalah pilihan jawapan. Mudah kan? Pelajar hanya perlu kenal pasti sahaja. Contohnya seperti warna ini. Ini merupakan peta untuk negara apa? Dan pelajar perlu pilih di sini. Seterusnya, pelajar perlu hantar hasil tugasan ini. Sangat mudah. Pelajar tidak perlu lukis pun peta ini, hanya perlu tulis soalan dan juga jawapan. Contohnya nombor 1, untuk warna pink ni negara apa? Jadi pelajar hanya perlu bagi jawapan soalan dan juga jawapan sahaja. Okey? Jadi itu sahaja untuk pembelajaran pada hari ini. Berharap pelajar dapat siapkan tugasan yang diberikan ini. Sangat mudah, sangat senang. Okey? Kita jumpa di kelas yang berikutnya nanti. Okey? Bye!